Okay, terus untuk pengetahuan pelajar semua, cikgu pun tahun ni tahun terakhir ya, cikgu mengajar. Lepas ni cikgu berpencen. Jadi syukur alhamdulillah sempat dengan pelajar tingkatan 5 ya. Cikgu bersara pada bulan Mei, 25 hari bulan terakhirlah cikgu. Di 26 tu sudah angkat tangan dah sudah. Ya, bersara sudah umur 56 tahun. Jadi sama-sama lah kita meninggalkan sekolah ni dengan kita mau cemerlang untuk diri kita, untuk sekolah, ya sama-sama lah semuanya ya. Okey, jadi kalau cikgu tak salah kira lah tinggal 5 hari lagi. Ibarat jari itu satu-satu kita kasih turun, tinggal 5 hari ya. Kalau orang kata main bola ni, anytime saja, referee tu sudah tengok jam, sudah tiup whistle penamat kan. Anytime sudah. Tapi itulah, kamu jangan lagi bersantai-santai begini, cikgu mau kamu pecut, okey? Jadi teruskan, di samping kita buat usaha-usaha tu, jangan lupa kita berdoa ya, supaya berkat. Jadi hormatilah mak ayah, minta maaf. Cikgu kasih highlight sikit tentang masa ya, jangan kamu nanti terlajak. Kalau misalnya terkurang masih safe, tapi kalau terlajak ni, jadi macam pernah juga cikgu bagi tahu kamu, bila dapat saja soalan, katakanlah pukul 8.15 ke 8.20, terus kira sendiri. Soalan 1, kertas 2, strukturkan. Bukan kertas ya, bagian A, bagian B. Jadi 8.20 hingga berapa tu 15 minit. 35 kah misalnya kan gitu. Kalau ngamlah cikgu punya kiraan. Begitulah, lupa ya. Jadi ayat mesti lengkap, ayat ada dalam esei ni mesti lengkap, jangan tergantung. Okey, fakta huraian contoh itu yang biasalah kan, dan tengoklah peruntukan markah ya. Biar lebih jangan kurang tapi jangan terlampau lebih. Alright, guna penanda wacana. Ini ya, selalu juga dikasih ingat apa dia penanda wacana yang biasa-biasa kamu gunakan, cikgu-cikgu kamu terangkan. Okey. Di dalam sejarah ni memang ada tolak markah ya, setengah. Okey. Jadi sayanglah kalau kita buat sudah kita rasa okey, tiba-tiba kita kena tolak. Jadi kita cuba mengelak supaya jangan sampai ditolak markah. Kenapa boleh ditolak markah? Kerana ada koma, tidak lagi diterangkan, terus ada koma. Jadi jawapan itu hanya diambil bahagian isi sahaja. Jadi tidak lengkap ya. Jadi itu semua saya rasa sudah, cuma kita peringat terakhir. Okey, ini cikgu bagi contoh-contoh sajalah. Kan kadang kita bila menjawab jangan kita tulis yang kita tahu semua kan. Ini soalan struktur. Ini very good, cuma itulah ya, jangan sampai begini. Okey, bila sudah ditegur kita tahulah kita punya mistake apa kan, kesalahan kita. Okey, kalau misalnya kita jawab begini kan, tulisan jelas ya, baris-baris teratur. Pemeriksa tu manusia bukannya robot, jadi dia pun senang membaca. Kalau cikgu terkeluar ke apa, beritahu ya. Cikgu boleh masuk balik dan cikgu boleh ulang. Okey, cikgu. Okey, yang ini pula kesilapannya ialah terlampau sedikit lah kan, terlampau kurang. Jadi 4 markah tu, takkan 4 markah satu baris. Ini antara soalan-soalan yang hit ya, yang di Pertuan Agong. Pastikan kamu tahu apa tugas yang di Pertuan Agong. Alright, ini cikgu begitu. Okey, ini pun cikgu bagi tahu juga, pemeriksa pada tahun ini Cikgu Suryati masih lagi jadi pemeriksa. Dia memang tidak akan dapat negeri Sabah punya lah. Orang Sabah akan dapat daripada Semenanjung. Kalau Sabah Sarawak ni dia tak dapat. Okey, jadi itu semua pada masa kini ni, tak tahulah tahun ini, tapi tahun lalu semuanya proses scanning kan. Proses scanning bermaksud jawapan kamu tu dikasih daripada lembaga peperiksaan akan bagi scanning. Jadi jangan pula ditulis ya. Peringatan terakhir, jangan tulis-tulis di tepi-tepi ni, ngam-ngam saja di tempat jawapan. Mengelakkan begitu. Okey, nombor soalan ini nampak ni. Calon ni terlampau asik, 8A, 8B, tiada sudah semua, lupa. Okey, begitu juga ini selalu berlaku. Pelajar dia tidak ada langkau ya, tidak melangkah lagi daripada A pergi B, dia terus saja. Ini pun berlaku ya, banyak juga ada 400 lebih pernah cikgu periksa begini biasa ni. Tapi janganlah budak SMK Sepak Gaya buat begini ya. Langkau lah. Kenapa? Kadang-kadang macam tadi kan kita mau ada lagi idea, bukan ini saja, ini yang masa itu kita menulis ikut urutan. Tiba-tiba ada lagi, kita mau menulis di mana sudah? Terpaksa ada anak panah cikgu di sini kan. Jadi sayanglah kan, tak cantik sudah kita punya ni. Kalau pemeriksa tu mau tengok, kalau tidak, setakat ini je lah. Okey, baiklah, terusnya lagi cikgu mau terangkan sedikit. Satu kali lagi cikgu mau terangkan.
tengok apakah yang disoal tu, tengok dia punya kata tugas kan. Contohnya kalau ditanya apakah maksud nasionalisme. Jadi maksud nasionalisme ialah, ya, gunakan ialah. Kalau mengapakah, perlembagaan, contohlah soalannya perlembagaan perlu didaulatkan, perlembagaan perlu didaulatkan kerana. Kalau mengapakah, kerana, ya. Bagaimanakah, okey, cara anda menghayati prinsip rukun negara. Jadi cara saya menghayati prinsip rukun negara dengan apa? Apa yang sesuai? Ialah kerana. Mana satu? Atau ada lain? Kalau bagaimanakah? Ada yang mau jawab? Iyalah. Ialah. Okey, jom kita tengok ya. Terima kasih. Cuba. Bagaimanakah cara anda menghayati prinsip rukun negara? Cara saya menghayati prinsip rukun negara dengan cara. Ya, kalau ditanya bagaimanakah, kita gunakan dengan cara. Tak apa, baguslah mencuba. Jadi at least kalau berlaku, ini memang kata tugas yang kamu akan jumpa. Garanti 100% di dalam peperiksaan ni. Jadi apakah, ialah. Ya, ambil balik dia punya maksud nasionalisme tu, kata pembayangnya tu, salin dan sambung dengan kata hubungnya, ya. Okey. Terangkan, jelaskan peristiwa 13 Mei. Ini pun soalan top, ya. Soalan yang cikgu terputuskah bagi tahu, ya. Cikgu Suryati, kalau saya terkeluar. Okey juga, okey. Cuma okey Kak. Okey. Okey. Terangkan, jelaskan peristiwa 13 Mei 1969. Jadi kalau ada pelajar yang belum tahu peristiwa 13 Mei 69, pastikan kamu mesti tahu, ya. Ini kalau kamu nampak kan soalan-soalan yang fokus tu banyak sekali yang bertanya, apakah peristiwa 13 Mei 69? Ini cabaran, ya, cabaran setelah ada Malaysia kan, 63 Malaysia cabarannya. Jadi terangkan, bila terangkan peristiwa 13 Mei ialah. Okey? Jadi ini, ya, ini yang penting. Okey. Kalau ada ditanya wajaran, adakah anda setuju jika dikatakan perpaduan bermula dari sekolah? Kalau setuju, ya saya setuju. Kalau tidak bersetuju, tidak bersetuju. Dan apa dia? Nyatakan, ya. Okey. Contohnya soalan ini. Wajarkah Rosli Dobi membunuh Gubernur Sarawak kedua di dalam peristiwa sungkit berdarah di Sibu? Jadi kalau wajar, katakan wajar. Jadi sambungannya apa? Jangan lagi panjang-panjang, ya. Rosli Dobi wajar. Rosli Dobi membunuh Gubernur, tak perlu. Terus begini, hal ini kerana atau tindakan ini wajar kerana. Begitu, ya. Kalau tidak wajar kerana apa? Alright. Tu. Ini adalah contohnya lah. Contoh tidak wajar, terus pada jawapan kamu. Jadi tengoklah peruntukan markah, 4 markah. Dapatkah 4 markah? Kasih sendirilah yang menilai. Jangan pula rasa macam cukup saja padahal tidak cukup, ya. Ini cikgu tak mau terangkan banyak lah. Cikgu mau ringkas-ringkas saja. Ada lagi yang lebih. Okey. Semua tahu tinggal beberapa hari ni, nanti yang warna merah-merah ni, inilah yang akan keluar nanti satu soalan warna merah ni, ya. Jadi kalau dalam masa beberapa hari ni, cikgu tak sempat sudah mau menengok semua ni. Jadi cikgu galakkan kamu, tengoklah yang tingkatan 5 ni. Ya, tingkatan 5 yang warna merah ni tajuk 13 kan, ini bab 1 2 3 4, yang tajuk 12. Tajuk 13 bab 5 6. Tajuk 14 bab 7 8 dan tajuk 15 bab 9 10. Jadi tutuplah sudah tingkatan 4, bukalah buku tingkatan 5 sahaja, ya, untuk beberapa hari ni. Sudah orang bilang suntuk sangat kan. Okey, jadi cubalah tengok dari ini bab 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Kalau ada mau tanya ke apa, beritahu, ya. Jadi ini dia, keluar satu soalan. Sini keluar 2 soalan tetapi banyak kan. Jadi untuk yang sekarang ni janganlah sudah tengok ini. Okey. Jadi ini dia, pembentukan Malaysia, cabarannya, membina kesejahteraan negara, membina kemakmuran negara, DEB, DPN, dasar luar negara, apakah faktor-faktornya, faktor sejarah sebagainya, dan kecemerlangan Malaysia di persada dunia, ya. Apa yang Malaysia hebat di sudut apa. Jadi ini bab yang terakhir tu. Fokuslah ni. Alright, jadi kita tengoklah sikit, ya, bab 1 ni, sebab ni senang, tingkatan 4. Ciri-ciri negara bangsa. Bila sebut ciri negara bangsa ni, kadang-kadang pelajar terus macam ke laut dia terus bingung, negara bangsa. Jadi alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ciri negara bangsa tu paling senang. Maksudnya ini dia, mesti ada raja.
Kan kalau dulu-dulu dia punya negara tu mesti ada mesti ada raja. Jadi kalau raja sendiri saja tak boleh kan, mesti dibantu oleh pembesar. Kemudian raja tu dianggap sebagai suci dan mesti ditaati oleh rakyat. Jadi cikgu buat dia punya akronim UBAT, ya, utama, dibantu, anggap, ditaati, ya, contoh. Jadi selain raja apa lagi perlu? Ciri, undang-undang, apa lagi? Wilayah pengaruh, apa lagi? Rakyat. Jadi 4 saja nih. Ya, kemungkinan besar ini akan disoalkan. Okey. Kalau tambah lagi KMM, bukan KKM, KMM. Jadi tambah lagi raja tu kerajaan, tambah lagi dengan kedaulatan dan lambang kebesaran. Ya, pastikan kamu bolehlah mengingat nih. Okey. Cikgu tak lama di situ, ya. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, yang ini adalah yang cikgu lorek ni, yang bersirkel ni, ini adalah wilayah pengaruhnya, ya. Jadi besarnya Semenanjung tu seluruh dengan Sumatera ni di sepanjang tenggara ni lah, pantai baratnya ni dari ujung ke ujung. Jadi inilah dia wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang Melaka kecil je kan, sebesar Perak. Jadi apa cirinya? Dia ada raja atau kerajaan. Okey. Kemudian dia ada pembesar, dia ada lagi rakyat. Rakyat ramai kan. Kemudian dia ada undang-undang. Undang-undang ada 2, Undang-Undang Laut, Undang-Undang Melaka, dan juga Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Okey, kedaulatan. Kenapa kedaulatan ni penting Cina? Kerana Cina ada kuasa yang paling besar. Jadi selepas Melaka ni, ni cucu cikgu ni di belakang. Okey, selepas Cina ni dia menjadi menantu kepada Raja Melaka, maka dia bertambah lagi kedaulatannya tinggi. Dia takut dicabar oleh kuasa-kuasa lain, tidak diserang. Jadi bila tidak ada ancaman satu kerajaan itu, dia jadi selesa. Bertambahlah maju perniagaan sebagainya, ya. Politik, ekonomi, sosialnya bertambah maju. Jadi penting kedaulatan itu, ya. Penghormatan tertinggi negara lain. Okay, yang ini ialah lambang kebesaran. Okey, hafal yang itu je. Ini contoh soalannya. Ya, nyatakan 2 ciri negara bangsa alam Melayu. Itu kalau ditanya alam Melayu. Kalau 2 ciri kerajaan Melayu Melaka, ganti je lah kerajaan rakyat. Ada 4, satu lagi ada 6, ya. Jadi tengok macam mana mau dapat. Kalau misalnya soalan tu begini struktur, terus jawab saja kan. Tidak payah lagi mau ada kepala soalan, terus saja dapat 2 markah. Okey, contohnya diminta 1 daripada ciri ni. Dia ambil raja atau rakyat. Mana-manalah. Okay, raja ialah tonggak utama yang ubat tadi kan. Tonggak utama dalam satu kerajaan, 1 markah. Nokta, raja dianggap sebagai suci, 2 markah. Kedudukan raja diperkukuhkan dengan bantuan pembesar kerajaan tersebut. Rakyat wajib taat kepada raja. Okey, sudah dapat 4 markah. Okey. Kemudian ini contoh, ya. Contoh ada soalan berkaitan juga dengan alam Melayu. Soalan kebat. Kan? Cikgu-cikgu kamu mesti sudah berhabis-habisan menggunakan macam-macam teknik supaya kamu menjawab soalan kebat. Jadi ini contohnya, ya. Mengapakah ciri negara bangsa alam Melayu yang kita belajar penting dalam pentadbiran kini? Jadi masa kini. Okey, jadi gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. Bila ada ditanya pengetahuan sejarah, pengetahuan am itu adalah yang paling baguslah, sebab pengetahuan sejarah ni kadang-kadang berpandukan kepada buku teks, tapi ada juga kita dapat ilmu daripada yang lain-lain, menonton TV sebagainya kan. Tengok history history yang dalam channel National Geographic to History kan. Jadi kamu boleh menggunakannya. Jadi contohnya lah, ya. Negara bangsa alam Melayu penting dalam pentadbiran kini. Ambil balik kan kepala soalan tu. Jadi pelajar ni menggunakan ialah. Tadi kita sudah bagi tahu mengapakah kita gunakan kerana. Dia tanya kenapa penting. Ya, jadi mengapa ciri itu penting dalam pentadbiran kini. Jadi ciri itu okey, kerana negara yang berdaulat menggunakan sistem politik demokrasi berparlimen. Okey, jawapan pelajar ni ada yang tidak mengena lah, tapi cikgu tak mau highlightkan tentang isinya, cikgu mau highlightkan teknikal saja. Okey, hal ini kerana. Jadi ini baguslah. Dia menerangkan di atas, kemudian dia menerangkan lagi hal ini kerana. Jadi ini satu jawapan yang kamu boleh menjelaskan lebih lagi hal ini kerana tu. Ya, hal ini kerana. Okey, jadi itu, ya, ini cikgu tidak mau panjang lebar dia punya isi. Cikgu hanya mau bagi contoh mana yang salah dan apa yang perlu kita buat, kita tambah baik tu, ya. Okey, di sini dia kata pihak seterusnya. Okey, seterusnya tu ialah dia macam ada satu cerita lain.
kan, seterusnya. Jadi sebaiknya kalau kita gunakan seterusnya, selain itu kita gunakanlah perenggan yang baru supaya pemeriksa tu macam dapat alert juga kamu ni sudah beranjak kepada yang baru, isi yang baru, huraian yang baru. Jadi itulah yang sebaiknya. Ya, cikgu mengajar ni yang sebaiknya. Tapi kalau pelajar buat satu perenggan sahaja boleh. Ya, tapi itulah kita katakan pemeriksa ni kita mau tackle hatinya. Jadi kita bagi nampak yang cantik saja. Ya. Okey, jadi ini dia pasal Melaka. Tolonglah siapa yang tidak lagi kuasai ya. Semua ni di dalam buku. Carilah di mana. Okey, cikgu mau memperkenalkan juga jawapan ajaib. Yang ini saya rasa saya sudah sebarkan tapi tak pasti ya. Ada masalah? Okey, iaitu teknik PACE. Ini yang di dalam kebat lah. Senang aja ya. Iaitu saat-saat akhir ni manalah tahu boleh diguna pakai, siapa yang masih blank ke apa ya. Antaranya ialah kalau dalam politik, pemerintahan. Yang perlulah kita ingatkan perkataan ni pemerintahan. Kedaulatan, keselamatan negara. Kalau misalnya pemerintahan mesti ada pemimpin. Okey, di Malaysia kita ni raja berperlembagaan. Maksudnya tidak macam raja dulu, Sultan Melaka, dia raja mutlak. Raja kita berbeza. Raja kita ni dia ikut perlembagaan ya, undang-undang perlembagaan tu lebih tinggi daripada kuasa raja. Okey, dan juga demokrasi berparlimen ya. Maksudnya ini nanti kenapa cikgu katakan dia jawapan ajaib, kamu boleh masukkan di dalam apa juga soalan kebat, kebanyakannya lah soalan kebat tu boleh sejak dia masuk. Okey. Kemudian rakyat yang taat setia, rakyat bertanggungjawab. Kalau demokrasi, macam mana menentukan kuasa rakyat? Ada pilihan raya. Okey, tapi rakyat ni mesti juga dikawal dengan undang-undang. Kalau semua ni okey berjalan lancar, maka jadilah negara yang aman damai, stabil, sejahtera, makmur. Okey, kadang-kadang kalau kita mau bagi contoh kita lupa kan, kadang lupa apa ya contoh yang bagus ni. Jadi contoh yang bagus, paling bagus yang berlaku di Lada tu, di bandar kita sendiri, iaitu yang menggugat keselamatan negara. Nampaknya kecil di Tan Duo, kita di bandar pun tak terlibat. Tetapi peristiwa ni satu dunia tahu, iaitu berkenaan ancaman pengganas Sulu yang telah mengganggu keselamatan kedaulatan negara, mencerobohi kedaulatan negara kita, mengancam keselamatan negara. Mereka ni dianggap anasir luar. Jadi inilah dia peristiwa Tan Duo Lahadatu 2013. Okey? Okey, kalau dalam soal ekonomi, apa yang perlu diingat? Ekonomi ni boleh memajukan, boleh memundurkan sebuah negara juga. Macam juga politik ya. Kalau pemimpinnya rasuah sebagainya, dia boleh maju mundur di tangan ini. Okey, jadi apa yang perlu diingat kalau dalam ekonomi? Sumber ekonomi, bahan mentah. Jadi di Lahadatuk ni paling kaya dengan minyak sawit, kelapa sawit banyak sangat orang tanam. Okey. Jadi kalaulah misalnya kamu bagi contoh, bagi saja contoh. Contohnya ialah kelapa sawit menghasilkan apa? Bahan mentah minyak sawit. Kalau di Malaysia contohnya ialah petroleum ya. Petronas, dia punya syarikat yang mencari gali itu Petronas. Kalau dulu kita banyak bergantung kepada negara luar kerana kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi oleh kerana kita belajar, ada ilmu pengetahuan, maka kita membuat penyelidikan sebagainya, maka kita mengendalikan sendiri, orang Malaysia sendiri. Okey, bila ada syarikat apa semua ni mewujudkan peluang pekerjaan. Ini boleh masuk di sosial, boleh masuk di ekonomi. Bila ada peluang pekerjaan, bermakna orang ramai bekerja, pendapatan meningkat. Ya, bila pendapatan meningkat, kualiti hidup meningkat, boleh berubah. Kalau dulu dia petani, kini petani moden, dia punya pendapatan ribu-ribu. Kalah cikgu makan gaji ni, ya, dia lebih selesa. Itu semua kerana apa? Kerana ada penyelidikan, ada inovatif dan kreatif ya. Dan juga bila ada sains dan teknologi masuklah di dalam ni, kalau orang pakai sembur baja apa semua tak pakai tenaga lagi, pakai drone saja kan. Jadi itu dia boleh meningkatkan kita punya keupayaan ya, berdaya saing kita dengan negara lain. Alright. Jadi sama juga hasilnya kalau semua ni okey, aman damai, sejahtera, makmur, sama juga. Ya, macam tadi juga. Kalau sebaliknya ekonominya merosot, mundur, bahan mentah tidak dapat, yang negatif semua berlaku yang negatif. Ya, bahan mentah sendiri tidak pandai mengeksplor untuk macam mana buat penyelidikan, ilmu pengetahuan tidak ada, tiada peluang pekerjaan, sebaliknya lah. Jadi kualiti hidup pun menurun, orang menjadi tidak selesa, akhirnya banyak jenayah. Ya, jadi dia jadi positif boleh jadi negatif. Yang penting ingatlah ni,
Okey, lagi satu dari sudut sosial. Okey, sosial ni ialah berkaitan dengan kehidupan masyarakat kan. Kalau misalnya masyarakat yang bersatu padu, ada perpaduan, dia akan jadi harmoni, sejahtera. Macam mana mau bentuk sejahtera tu? Bertoleransi, bekerjasama. Sebab kita ni pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, Bajau, Kadazan, Dusun, sebagainya ya. Jadi unik kita di Malaysia ni. Ya, kita mesti bersatu, ada perpaduan kaum, bekerjasama, wujudlah ketenteraman. Dan cara mengelaknya lagi, jangan ada isu sensitif. Jadi soalan itu akan begitu-gitu jugalah kalau kebat. Berikan cadangan anda, jelaskan peranan kamu, macam mana mewujud perpaduan, apa yang harus dibuat. Jadi ingatlah perkataan-perkataan miracle ni, ya. Dia boleh saja disumbat mana-mana dan yang penting pandai mengaturnya lah. Okey, dan juga sanggup berkorban, berani, boleh masuk dalam politik jugalah ya. Kemudian berilmu pengetahuan, mesti ya seorang yang mau meningkat kehidupannya dia mesti mencintai ilmu pengetahuan. Macam mana? Banyak baca buku sebagainya, banyak penyelidikan ya. Dia kreatif, inovatif, rajin, berdaya saing. Okey, dan hasilnya apa? Sama juga, aman, damai, stabil, sejahtera dan makmur. Okey, jadi inilah cikgu, kalau siapa yang sudah dengar kita ulang lagi supaya dia tambah melekat. Okey? Okey, contohnya lah macam soalan ini. Pembentukan Malaysia telah memberi faedah kepada negara kita sehingga hari ini. Ini bila dicakap hari ini sudah kebatkan, beri ulasan anda. Okey, kadang pelajar dia cari, mana bentuk soalan ni? Ada pelajar begitu sebab macam nampak tiada mengapakah, tiada apakah, bagaimanakah. Ini adalah pernyataan ya. Pernyataan beri ulasan anda. Jadi soalannya beri ulasan anda tu ialah kamu diminta bersetujukah dengan pendapat ini atau tidak? Ya, buktikan, beri hujah anda. Itu memang tidak ada bentuk soalan yang macam tadi cikgu cakap tu. Mengapakah, apakah, tidak ada. Jadi kita baca balik dan kita garis. Ya, pembentukan Malaysia telah memberi faedah kepada negara kita sehingga hari ini. Beri ulasan anda. Kalau kamu setuju, ada faedah, kamu jawab positif. Kalau kamu tidak setuju, kamu jawab bentuk ke arah negatif. Jadi pembentukan Malaysia ni kamu mesti tahu dulu, masuk Sabah dan Sarawak. Okey? Okey, bentuk Malaysia ialah pembentukan Malaysia masuk Sabah Sarawak. Okey, bila masuk Semenanjung Sabah Sarawak jadi Malaysia tu, adakah dia memberi faedah? Ya, memberi faedah. Ada, memberi faedah tu ialah kebaikan kepada negara kita sehingga hari ini. Jadi kita gunakan ya, kita gunakan teknik PACE tadi. Cuba kita tengok. Okey? Boleh. Mikrofon. Tutup mikrofon. Kalau Okey. mikrofon tidak baru kasih on ya. Okey, kalau rasa tak faham minta jelas, kasih tahu aja. Okey, contohlah ya, pembentukan Malaysia memberi faedah pada negara kita sehingga hari ini. Jadi dengan pembentukan Malaysia ni bermakna kita bergabung. Bila kita bergabung, perkataan lebih kuat. Kalau orang bergaduh satu orang dengan ramai orang, mesti ramai orang tu yang menang. Itu cerita dongeng saja yang satu orang tu boleh menang. Ya, itu apa tu pelakon Hindustan. Hop semua dia menang kan. Padahal yang kalau sebenar manalah tak logik. Ya, jadi bila kita bergabung, kita lebih kuat. Ingatlah, bila kita lebih kuat, keselamatan negara. Bayangkanlah kalau peristiwa Tan Duo itu berlaku, kita ni tidak dibantu. Sabah ni wilayah sendirilah katakan. Kita tidak dibantu daripada Sarawak, daripada Semenanjung ya. Mungkinlah Datuk ni sudah di tangan pengganas Sulu ataupun nasir luar ya, sudah kita dijajah. Jadi ini yang tadi cikgu cakap, kalau ada kita menggunakan teknik politik tadi ya, PACE tadi itu, pemerintahan lebih kuat, keselamatan negara lebih terjamin. Contohnya ambillah Eskom, ambillah Datuk, semua tu boleh jadi jawapan ya. Pemimpin kita, pembentukan Malaysia ni dapat memberi faedah kepada negara kita kerana pemimpinnya sendiri dapat memimpin negara dengan corak kita bergilir-gilir, menunjukkan perpaduan. Jadi rakyat pun merasa berpuas hati. Rakyat rasa puas hati, dapat menyumbang ke arah pembentukan Malaysia. Jadi banyaklah faedah tu ialah kebaikan. Jadi mesti ada kebaikan. Ya, itu daripada sudut politik. Kalau dari sudut ekonomi, lagilah banyak. Bila kita jual satu barang kepada satu tempat sahaja. Contohnya lah, kita jual satu barang kepada orang Sabah sahaja. Tapi bila kita pembentukan Malaysia, kita ada Sarawak, kita ada Semenanjung, barang kita lebih tersebar luas. Jadi dari sudut ekonomi, dari sudut sosial,
sudut ekonomi ya, sumber ekonomi kita tu dia lebih tersebar, pasaran kita lebih luas. Ya, contohnya minyak sawit. Kalau kita berniaga, misalnya pembentukan Malaysia tu tidak wujud, kita Sabah, kita ada kelapa sawit, tapi bila kita ke Semenanjung kita mesti kena cukai sudah. Ya, sebab dia wilayah lain, negara lain sudah. Jadi ini kita pula sekarang tidak ada kena cukai ya, minyak sawit kita satu Malaysia kan, satu negara, takkan kena cukai. Jadi begitu juga peluang pekerjaan banyak, semualah yang cikgu cakap tadi. Dan di situ sosialnya pula ialah perpaduan. Masyarakat Malaysia terbentuk ni kita menjadi lebih kuat ya, rakyat menjadi lebih kuat kerana rakyatnya lebih ramai. Indonesia tu kenapa Australia takut? Sebab rakyatnya ramai ya, 340 juta. Kita baru 320 juta. Kita baru 32 juta. Dorang 320 juta. Jadi bertambah, kosongnya tu saja tambah tapi sudah ratus juta. Jadi itulah yang menyebabkan ya, kalau ada isu-isu tertentu tu kerajaan luar pun jadi takut dengan Indonesia sebab rakyatnya mesti bersatu padu, ramai. Ya, jadi itulah antara. Jadi boleh kan, boleh berfikir kan menggunakan teknik ini. Ini tambahan ya, mungkin cikgu kamu sudah ajar, ini tambahan. Ya, lagi banyak kita tahu, lagilah kita boleh menerapkan ilmu. Ini yang paling senang lah yang cikgu nampak ya. Okey, contoh ya, soalan ni berdasarkan jawapan calon ya yang boleh kita masukkan. Bagaimanakah keamanan dunia dapat dikekalkan? Jadi ini cerita dunia, bukan sudah cerita Malaysia ya. Jadi itu pun mungkin akan ada soalan kebat begitu. Keamanan dunia dapat dikekalkan. Jadi ini contohnya, bila ditanya bagaimanakah keamanan dunia dapat dikekalkan, garis. Apa yang dimau? Keamanan dunia dikekalkan. 8 markah ni. Jadi bila ditanya bagaimanakah, ialah langkah-langkah. Mesti tahu. Bila nampak kata tugas, langkah-langkah. Okey, kadang-kadang ada pelajar tu dia menulis ini kan, bintang lah, titik bertindih. Jadi jangan ya, kalau dalam esei jangan buat-buat begini. Nanti kamu dipotong markah apa, tak boleh. Ya, dia mesti clean, bersih di tepinya. Okey, jadi keamanan dunia dapat dikekalkan. Kalau bagaimanakah tadi? Dengan cara menubuhkan anggota keselamatan unit khas. Ini yang jawapan calon ya. Dia kata caranya ialah dunia kan, menubuhkan anggota keselamatan unit khas, menjaga keselamatan. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan dunia dengan baik. Jadi sepatutnya dia di sini nokta kan? Nokta sudah, jangan lagi koma. Okey, jadi ini namanya ayat lengkap ya. Ini namanya ayat lengkap. Keamanan dunia dapat dikekalkan dengan cara menubuhkan anggota keselamatan unit khas untuk menjaga keselamatan dunia dengan baik. Nokta. Okey, tapi pelajar ni dia pergi sambung lagi, agar rakyat dapat hidup. Sepatutnya agar ini dia adalah untuk huraiannya. Dia sepatutnya mesti ada fakta dulu. Lepas nokta, bagi huraian, bagi fakta lagi satu, baru wacana, baru huraian. Okey, agar rakyat dapat hidup aman dan makmur. Okay, soalan tanya bagaimanakah langkah-langkah. Kalau dia bagi tahu rakyat dapat hidup aman dan makmur, itu namanya ialah kesan. Jadi mungkin tak akan dapat markah lah sudah. Kecuali dia ada tulis tadi fakta lagi di sini, baru agar. Kalau dia begini, dia tidak dapat markah ya. Okay. Selain itu, ekonomi dunia juga dapat terjaga agar keuangan meningkat. Jadi selain itu bagus, dia mau lagi sebut lagi lain fakta kan, selain itu bagus. Tetapi bila dia cakap ekonomi dunia juga terjaga agar keuangan meningkat, mengukuh keselamatan negara dan dunia. Soalnya langkah-langkah. Bila langkah-langkah ialah apa caranya. Tapi ini adalah semua dipanggil kesan. Jadi pelajar ini tidak dapat lagi markah di bawah ni. Jadi 3/8 sajalah dia dapat ya. Jadi ya berhati-hati. Itulah cikgu kata kamu kena balik ke pangkal di sini, bagaimanakah mau apa, langkah. Ya, garis keamanan dunia. Jadi macam mana saya mau mengekal keamanan dunia? Bertoleransi, pemimpin tadi, pemimpin tidak campur tangan negara lain, kan? Balik kepada situ. Walaupun dia khas untuk macam Malaysia, cikgu cakap tadi, teknik PACE, tapi kamu kembangkanlah sendiri untuk dunia. Okey? Jadi masih boleh ya. Pemerintah, pemimpin, undang-undang perlu diketatkan, begitu. Ya, kita teruskan saja. Okey. Yang ini adalah satu soalan cikgu bagi. Peranan rakyat membantu memutuskan rantaian wabak era pandemik COVID-19 amat diperlukan. Berikan penjelasan anda. Ini tidak ada macam bentuk soalan kan? Apakah, mengapakah, tidak ada. Berikan penjelasan anda bermakna kamu bersetuju atau tidak, rakyat ni membantu. Kamu terangkanlah
Kamu kena menerangkan ya. Tapi yang cikgu mau highlightkan di sini juga pelajar ni menggunakan pen hijau. Lepas pen hitam, pen hijau. Ya, jangan buat begini ya. Kita hanya perlu pen hitam biru saja diterima. Okey, ada juga lagi yang pakai pensel tu lagi bahaya ya, bila di scan kabur. Okey. Ya, ada soalan? Nggak ada lah cikgu saya rasa. Okey, tak ada, boleh tutup mic. Oke cikgu. Okey. Pada pandangan saya hal ini kerana wabak COVID-19 ini sangat bahaya. Okey, dia macam mau menerangkan lagi. Soalan ini dia minta rakyat membantu memutuskan. Jadi di situ peranan rakyat Malaysia ialah, tak payahlah yang di atas ni semua kan, terus kepada peranan rakyat Malaysia ialah mematuhi SOP, seterusnya lah memakai mask apa semua dan ya. Ini kenapa cikgu tanda macam ini, patutnya dia sebaiknya perenggan baru ya. Selain itu rakyat Malaysia juga harus menyebarkan berita palsu. Kita dilarang menyebar berita palsu. Tapi pelajar ni kata harus, kali tidak harus, betul kan? Dia terlupa ya. Tidak harus menyebarkan berita palsu kerana berita palsu dapat membuatkan orang ramai cemas. Dia tersalah. Jadi ingat bila kamu tersalah tiada pemeriksa mau tambah di sana, tidak harus. Dia ikut saja apa yang kamu tulis dan dia akan habislah markah di sini. Yang rakyat juga harus menyebar berita palsu ni tiada markah. Okey? Mungkin yang lain tu kalau dibaca ada. Okey, cikgu teruskan. Ya, cikgu tak mau lagi lah. Ini yang menggunakan pensel ya. Jadi bayangkanlah kalau Cikgu Suryati menerima begini jawapan menggunakan pensel, di scan, menyusahkan pakai pensel ya, menyusahkan ya. Jadi ini adalah salah satu soalan ya, soalan yang dia minta kita bandingkan antara, saya rasa cikgu kamu pernah nampakkan soalan ni adalah soalan yang terkini ya. Lembaga peperiksaan beritahu bukan sejak soalan ni bentuk macam pernyataan biasa-biasa, jadi ada juga bentuk jadual. Ya, jadual yang ini bab 1, ini bab 5. Bukan. Ini bab 1, ini bab 2 tingkatan 5, ini bab 1 tingkatan 4. Dia gabung. Ya, digabung jadi dalam satu soalan. Jadi yang ini itulah kamu sendiri tengok pun macam itu kan. Lagilah kalau kita memeriksa. Cikgu memang tak periksa bila pelajar ni, ini saya minta daripada sekolah, salah satu di sekolah di Sandakan, dia jemput cikgu, jadi cikgu suruh dulu pelajarnya hantar jawapan. Jadi saya bagi tahulah saya tidak memeriksa jawapan yang ini. Ya. Jadi bila kita buat perbandingan ada satu perkataan yang sangat penting iaitu manakala. Ya, tetapi pelajar ini dia sambung terus, sepatutnya manakala ini di perenggan lain. Ya, di perenggan baru. Jangan ini kamu cerita pasal Sultan Melaka, raja begini-gini. Patutnya perenggan baru manakala pemerintahan kerajaan di Malaysia kini ketuanya ialah di Pertuan Agong sebenarnya. Okey? Dan kamu tahu juga ada soalan petikan format baru. Ni cikgu bagi tahu lagi, penting jangan salin bulat-bulat daripada petikannya dapat kosong. Jadi ini ada tekniknya ya. Hari itu ada cikgu Sukaina bagi. Jadi cikgu ambil sikit supaya kamu ada yang dengar, ada yang tidak. Jadi cikgu bagi tahu kamu tipsnya tu ya. Jadi bila kamu dapat soalan petikan mesti baca semua, fahamkan garis ya. Kemudian garis perkataan yang boleh ditukar atau diubah. Yang sama artinya, perkataan yang sinonim. Okey? Jadi di situ dia tidak mau salin bulat-bulat kan. Jadi kita pun mesti bijak. Mesti bijak apa? Menukar perkataan yang boleh ada perkataan seerti. Okey? Jadi kita terus tengok contoh lah ya. Contohnya yang ini. Bentuk ya, cikgu tak ada terangkan yang ini. Ini adalah bentuk, ini semua daripada lembaga peperiksaan ya. Ahli-ahli yang berhormat, ini daripada petikan yang di Pertuan Agong. Jadi bermaksud soalan petikan tu bentuknya pelbagai. Bentuk petikan ya, bentuk jadual macam-macam. Jadi ini antara pelajar yang menjawab ya. Jadi dia salin, apakah ciri pemerintahan yang dimaksudkan dalam tita tersebut? 4 markah dalam struktur ni. Ya, jadi ini macam cikgu kata garis dulu pemerintahan yang dimaksudkan. Okey, jadi jangan buat begini ya. Sekali lagi Pak pelajar sama aja Sandakan di Lada tu sama membuat begini. Okey, jadi itu dia contohnya, cikgu tak mau bacalah. Teruskan saja. Okey, yang ini contoh yang tadi tu ya. Ini Kesultanan Melayu Melaka bab 1 tingkatan 4. Yang ini yang di Pertuan Agong ni semua di dalam bab 2 tingkatan 5. Jadi digabung dalam satu soalan, 8 markah soalan kebat. Jadi kalau ada soalan begini jawab. Kenapa? Inilah dia faktanya sudah.
Tinggal kamu menulis menghurai-hurai saja, membanding. Ya, jadi Kesultanan Melayu Melaka begini, aspeknya ini ketua negara, ini manakala yang di Malaysia kini ialah macam ini. Alright? Jadi boleh tu insya-Allah jawabnya kalau ada begini sebab dia tinggal kamu menghurai. Jadi jangan lupa perkataan penting wacananya ialah manakala. Perenggannya 2 perenggan. Okey, yang ini contoh juga jawapan pelajar. Jadi dia gunakan yang biru-biru ni semua, kamu nampak seterusnya di samping itu akhir sekali. Ini yang betul lah. Manakala, gitu ya. Itulah cara menjawabnya. Jadi kalau 8 markah, pelajar ni garanti lah dapat memang lebih dari 8 markah. Alright? Next ialah, Right. okay, boleh. Yang ini ialah juga daripada lembaga pemeriksaannya, dia bagi contoh-contoh kepada guru-guru. Jadi ini adalah satu gambar dan minta kamu gambarkan, imajinasikan situasi ini. Jadi pelajar kena tahu ini di dataran Merdeka kah ataupun di Melaka. Tapi kan soalan ini sudah ada macam nampak sini. Menunjukkan sambutan terhadap rombongan kemerdekaan sekembali dari London tahun 56. Okey, jadi beri imajinasi anda suasana sambutan rakyat. Okey, jadi di sini adalah jawapan pelajar contohnya lah. Ya, jangan kamu ketawakan tulisannya sengit-sengit. Keren. Kamu tengok dia punya isi saja. Okey, imajinasi saya ialah sangat gembira apabila setibanya Tunku Abdul Rahman di Melaka dan menyatakan tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos 57. Rakyat mendengar berasa gembira. Okey. Jadi kita tengok dulu. Imajinasi saya ialah rakyat sangat gembira, bukan dia kan. Rakyat tu sangat gembira. Betul, bila dia memberi gambaran imajinasinya kan, tak nampak pun dalam gambar ni rakyat gembira, tapi memang kita imajinasi rakyat gembira. Okey, apabila setibanya Tunku Abdul Rahman. Jadi kita mesti sebut 5W, siapa? Tunku Abdul Rahman yang disambut. Okey, di Melaka. Tak markah lagi. Dan dia telah menyatakan tarikh pada 31 Ogos 57. Dia tahu ni, bukannya di Melaka tu di 31 Ogos, tapi Tunku Abdul Rahman menyatakan tarikh kemerdekaan 31 Ogos. Jadi rakyat mendengar berasa gembira. Jadi gembira satu kali saja dapat markah. Ya, kedua kalinya tu imajinasinya tiada markah, dia mengulang saja. Okey, selain itu sambutan merdeka di Padang Merdeka. Sudah dah salah di situ ya. Ini Padang Merdeka ni dataran Merdeka, ini di Melaka bukan ya. Jadi tidak ada markah. Bila dia selain itu sepatutnya perenggan baru supaya nampak. Itu yang kita galakkan ya. Okey, sekejap ya. Rakyat berpusu-pusu. Kisahlah kalau salah ejaannya, berpusu-pusu. Betul lah kan? Datang untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi ini bukan hari kemerdekaan ya. Ini baru pengisytiharan, lepas tu pemasyuran. Jadi ingatlah. Alright. Ya. Ni sama juga awal-awal sudah tersilap. Pada 31 Ogos 1957. Sedangkan soalan tadi sudah terangkan 56. Ya. Jadi sudah awal-awalnya sudah salah ya. Okey. Okey. Ini cikgu meraih sajalah sepatutnya supaya pelajar tu dia nampak ada juga betulnya, cuma di awal tu dia salah kan. Jadi ini terserah. Kalau terjadi begini dalam peperiksaan, terserahlah kepada lembaga pemeriksaan yang bagi tahu macam mana kepada pemeriksa. Boleh diterimakah, diambil markah isinya sahajakah atau terus dia dapat kosong. Okey? Tapi selalunya tidak kejamlah lembaga peperiksaan itu. Okey? Ini ialah berkenaan dengan, saya rasa pelajar sudah nampak ni, ini contohnya di Sarawak, gerakan anti penyerahan di Sarawak. Jadi ceritanya berkenaan dengan Rosli Dobi, Mursidi Siddiq, dua pemuda Melayu tempatan dibicarakan kes pembunuhan dan dijatuhi hukuman gantung. Jadi macam mana kita hari ini mau menukar, kita tukar dia perkataan yang seerti supaya kita dapat menulis balik. Jangan salin bulat-bulatkan, tapi kita tukar dengan perkataan seerti. Jadi kita garis, dibicarakan kes pembunuhan, dijatuhi hukuman gantung, kedua-duanya. Kenapa mereka ni mengembalikan pemerintahan Anthony Brooke? Okey. Jadi mereka menentang. Okey, soalan tanya apakah maklumat? Jadi maklumat tu ialah apa yang isi kita dapat. Jadi boleh juga ambil yang pengetahuan kamu ya. Tak semestinya yang ada di sini, tapi jangan sejak salah. Okey. Jadi inilah antara contoh jawapannya yang cikgu petik daripada Cikgu Sukaina punya jawapan ni. Maklumat yang diperolehi daripada petikan di atas ialah
Rosli, Dobi dan Mursidi Siddiq telah diadili di mahkamah. Dibicarakan, dia seerti diadili di mahkamah dan dijatuhkan hukuman gantung kerana kesalahan membunuh. Jadi atas kes pembunuhan kerana kesalahan membunuh. Selain itu, mereka mahu pemerintahan diberikan kepada Anthony Brooke. Jadi kenapa? Kerana mereka ni mengembalikan. Mereka mahu pemerintahan diberikan kepada Anthony Brooke. Jadi diubah saja ayat pasif ke ayat apa lagi satu aktif pada pasif. Akhir sekali gerakan anti penyerahan membantah ya keputusan Sarawak diserahkan kepada British. Jadi boleh sudah dapat markah. Alright? Jadi ini pula cikgu mau tunjulkan dia punya ejaan. Apakah matlamat? Padahal yang dimau ialah maklumat. Tapi isi-isinya okey ya, betul. Matlamat. Yang ini pula kesilapannya, isinya sudah betul tapi dia menyalin di bawah ni. Ya, di bawah ni dia tulis disesuaikan oleh The State Governor of Sarawak. Ini adalah sumber. Jadi kalau sumber kita tidak perlu ini ya, maksudnya disesuaikan daripada ini. Sumbernya ya, tak payah kita salin di dalam jawapan kita. Okey? Nah, jadi jangan buat begitulah. Contoh ya. Okey, jadi cikgu sampai kepada rumusan pelajar-pelajar, tak payahlah cikgu tunjuk markah tu, cikgu percaya kamu semua mau yang terbaik. Jadi rumusan cikgu satu ialah kamu kenalah fokus sudah mana kamu punya bacaan, okey. Dan di samping itu kamu ingat yang ini politik sosial ekonomi, mudah-mudahan dapat membantu kalaulah masih tercari-cari ya untuk menjawab soalan kebat. Okey, wacana, ada suka, kemudian ada buas. Okey, yang ini kertas satu kita ada 12 set kan. Cikgu percaya cikgu kamu sudah bagi. Jadi mesti buat 2 set ni dan kamu boleh semak diri kamu ya. Set 1 MRSM, set 2 serama penuh, perlis kedah dan sebagainya ada 12 set. Ini baru round 1. Kalau boleh buatlah round kedua. Okey, round kedua sebelum peperiksaan kertas satu tu satu kali lagi. Tapi janganlah patutnya ni sudah round kedua lah ceritanya. Tapi siapa yang belum, tolonglah buat ya. Bila kita buat ni, kita dapat buat 480 soalan. Hanya dengan tik-tik saja. Jangan kamu malas ya. Ini usaha-usaha kamu lah. Guru ni terpaksa memberi. Yang ini cikgu juga sudah share. Cikgu harap kamu dapat melihat macam mana 12 soalan percubaan. Rakan-rakan kamu dari 5A, cikgu bagi-bagi dorang untuk dorang buat video sebagainya, dorang menjelaskan ya. Jadi ini pun ada linknya, tinggal kamu tekan saja. Kamu mau soalan Perlis, mau Kedah, mau Pulau Pinang, kalau boleh tengok semua. Sebab yang buat ni bukannya guru-guru dari satu negeri tu. Kalau Johor tu dari negeri mana dia berkumpul, macam mana? Takkanlah mereka bagi soalan yang cincai-cincai, mesti soalan yang mereka sudah ramalkan. Jadi kalaulah sampai 12 set kita sudah tengok dia punya jawapan-jawapan, insya-Allah ya, usaha tu sudah maksimum lah antara usaha yang sudah maksimum. Okey? Tinggal kamu mengelakkanlah tadi 19 hari pula. Ni yang dululah. Jangan lupa anytime saja, okey? Jadi itu saja dari cikgu. Ini ya warisan negara bangsa. Tajuk ini kita ada soalan undang-undang ini yang berulang-ulang. Negeri-negeri itu dia dalam percubaannya dia ulang-ulang soalan ini. Jadi kita boleh macam sebagai guideline kita lah kan. Guideline kita boleh nampak undang-undang Melaka ni famous. Ciri KMM ada hijau-hijau tu semua ciri negara bangsa, ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian di bab 2 maksud nasionalisme. Jadi nasionalisme tu apa? Sayangkan negara, cintakan bangsa dan bebaskan daripada penjajah, campur tangan, menjadikan negara kita berdaulat. Itulah dia perasaan sayang negara sebagainya ya. Okey, jadi kan nampak ada berulang-ulang ya, ikut warna tu. Jadi terusnya tingkatan 4 ada 2 bab kan? 1 dan 2. Tingkatan 5 dia yang fokus ni bab 5, 6 kan cikgu cakap tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pembentukan Malaysia, ini dia yang dikeluarkan daripada negeri-negeri itu. Idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. Paling kamu ingat Datuk Onn Jaafar ya, idea pembentukan Malaysia tu. Ingat. Ya. Betul. Okey. Kemudian langkah-langkah pembentukan Malaysia. Macam mana langkah-langkahnya? Apakah kebaikannya? Jadi kalau kebaikan pembentukan Malaysia, ingat tadi PES tu kan? Rasional pembentukan Malaysia. Apa rasional pembentukan Malaysia?
mengelak komunis, mau cepat kemerdekaan, ya, menseimbangkan kaum. Penentangan Indonesia itu ialah cabaran sudah. Okey, yang warna purple-purple tu mereka mengulang soalan yang sama, ya, hampir samalah. Okey. Ni lagi nombor 4, di Perak ni mengeluarkan lagi faedah pembentukan Malaysia kepada negara kita. Jadi aspek politik, ekonomi, sosial. Macam tadi juga boleh dipakai ya kita punya ni. Yang hijau ni manfaat. Selain faedah, arti lain ialah manfaat. Manfaat ialah faedahnya pembentukan Malaysia kepada semua wilayah. Wilayah Sabah, Sarawak, Semenanjung. Jadi sama juga faktor politik ekonomi. Ya, Kedah pun keluarkan lagi manfaat pembentukan Malaysia. Okey. Terus ya. Yang ini bab 56 kan, tajuk 13 sama juga pasal rukun negara, peristiwa 13 Mei. Kalau kamu nampak rukun negara ada Kelantan, Johor keluarkan. Rukun negara pun 13 Mei tu tahulah cerita 13 Mei apa sebab, ya, apa kesan, itu mesti ditanya. Ni ya, faktor berlaku, sebab berlaku, faktor terjadi, berubah sikit saja tetapi membawa maksud yang sama. Okey. Banyak orang target ya 13 Mei tu, jadi jangan kamu pula tidak baca. Okey, Negeri Sembilan. Jadi jangan pula kamu sudah keluar cikgu tiada 13 Mei. Itu dah apalah. Yang penting kita berusaha, ya. Okey, kalau ada syukur, kalau tiada nasiblah. Kemudian di bab 7 ialah dasar kebangsaan. Ni pasal bahasa Melayu, ya. Ini ya. Cikgu percaya kamu semua ada ni kan. Ada cikgu. Ada kan? Cikgu terangkan je lah lagi sekali supaya jangan lupa. Okey, boleh. DEB, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional. Itu ada semua ya. Dan yang terakhir ialah dasar luar negara kita. Cabaran, peranan, ya, sumbangan. Itu banyak ditanya. Kejayaan. Alright. Dan yang paling terakhir ialah kecemerlangan Malaysia dalam isu kemanusiaan, keamanan, peranan tu semua. Okey. Langkah-langkah, isu global, banyak ya, usaha peranan, langkah. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua orang. Nama saya Syamira Natasha. So, first of all, saya mau cakap terima kasih dan tahniah kepada semua orang sebab kamu berjaya untuk hadir malam ni. Waktu yang lain masih lagi berfoya-foya, masih lagi bermain, tapi kamu ada di sini, kamu join Google Meet ni, belajar sama-sama, tambah ilmu pengetahuan. So, tahniah. Okay, untuk tips untuk sejarah ni, macam tak banyak juga lah saya boleh kongsi. Sebab sebenarnya lah, saya ni bukanlah juga pelajar cemerlang. Kalau mau yang jujur lagi, sebenarnya trial tu hari pun ada juga gagal. So, kita sama-sama lah, kita sama-sama manusia, sama-sama tengah belajar, sama-sama juga belajar kan. Tapi yang macam untuk sejarah ni, and tinggal berapa hari sekejap lagi kita SPM, yang saya cadangkan bukan saya cadangkan untuk kamu, tapi untuk diri saya sendiri juga, kita sama-sama ulang kaji sejarah melalui cara, kalau macam Cikgu Saida, memang cikgu akan share dengan kami link-link untuk quizzes, yang mana merupakan soalan-soalan objektif daripada trial negeri-negeri lain. Jadi daripada quizzes tu, kita jawab-jawab soalan tu, sebenarnya benda tu kita sambil baring pun kita boleh buat, sambil makan pun kita boleh jawab quizzes. So, benda memang lagi-lagi dengan teknologi sekarang ni kan memang dipermudahkan lah sebenarnya everything untuk kita. Cuma tinggal dari kita saja untuk memanfaatkan benda tu atau tidak. So, daripada quizzes tu kita dapat ulang kaji. Sebenarnya daripada quizzes tu pun, dari soalan-soalan objektif kita dapat ulang kaji untuk soalan esei. Kita dapat belajar isi-isi dia. And kalau Cikgu Saida juga, kalau macam untuk kelas kami, cikgu memang latih untuk kami jawab soalan-soalan kertas 2. Jadi itu pun sebenarnya bagus juga. And satu benda yang cikgu memang pesan dengan kami, waktu hujung-hujung ni, sebenarnya bukan masa untuk kita baca nota yang panjang lebar tu. Waktu hujung-hujung ni lah sebenarnya yang bagus untuk kita belajar daripada skema. Tips ni bukannya datang dari diri saya sendiri, tapi tidak. Dia datang daripada ramai orang. Ramai sini-sini kita sebelum ni, ramai orang-orang pelajar-pelajar cemerlang, semua pun sebenarnya syorkan benda ni untuk kita belajar daripada skema. So kalau macam yang cikgu kami ajar,
kita buka soalan, kita tengok soalan tu, kita baca and then kita try untuk faham. Lepas tu kita try jawab dalam hati. Jawab salah dalam fikiran. Kamu rasa soalan ni dia minta apa? Macam mana kita boleh jawab? And then lepas sudah kamu begitu, tak perlu lagi tulis. Tengok skema. Betulkah cara yang kamu fikir? Lepas tu tengok skema tu, barulah kamu salin balik jawapan kamu. Bukan salin skema. Selagi jawapan kamu tu macam sama dengan skema, bolehlah. So, ya, banyakkan baca-baca skema. Kita belajar dari skema. And for those yang rasa macam sekarang ni, yalah fahamlah sekarang ni ramai yang rasa macam mau give up. Tahu kita macam, yalah 5 hari lagi SPM, 6 hari lagi SPM, kita PDPR. Siapa juga nak sakit hati begitu kan? And PDPR ni pun, semua orang tahu PDPR ni tak mudah. Bukan saja untuk pelajar tapi untuk guru-guru. Memang semua orang struggle dengan PDPR, semua orang struggle. But, apa tu? Sorry. But macam saya tahu ada antara kita yang bukanlah terpaksa, tapi ada antara kita yang masa-masa dorang untuk belajar terkorban dengan banyak benda. Contoh mungkin ada yang waktu dorang boleh belajar tapi dorang pergi kerja part time. Ada juga yang masa-masa untuk dorang belajar korban dengan masalah family. Saya faham, saya tahu saya nak faham sebab saya nak lalu lagi benda tu. Saya nak tahu apa yang kamu lalu, tapi saya nak faham apa yang kamu lalu, tapi saya tahu kamu semua lalu macam-macam benda, macam-macam ujian. Tapi satu benda yang saya selalu pegang adalah Tuhan tidak akan uji seseorang tu tanpa kemampuan dia. Means kalau kamu tak mampu untuk lalu benda tu, kamu tak akan diuji dengan benda tu. So, kamu adalah orang yang terpilih untuk lalu benda tu. Kamu adalah seorang yang kuat. Basically, satu batch ni, batch 04, student-student form 5 sekarang, semua yang kuat-kuat. Serius. Sebab kita SPM, but the thing is, kita cuma pergi sekolah, belajar secara bersemuka, berapa lama saja. Maybe tak sampai setahun pun sebenarnya. Selama 2 tahun kita bergelar sebagai pelajar sidang pagi lah, belajar form 4 dengan form 5. Itulah. Kita sekolah tak sampai 1 tahun. Macam yang Syazwani cakap, 8 bulan untuk sekolah kita. Ada sekolah lain mungkin lagi lama sebab mungkin kes dorang tinggi kan. So, lagi banyak kali dorang terpaksa PDPR. Tapi tolonglah jangan give up sekarang. Itu saja yang saya boleh pesan. Tolong, sangat-sangat, tolong jangan give up. Tolong manfaatkan hari yang ada. 5 hari lagi sebelum kita ambil paper BM and 13 atau 12 hari lagi sebelum kita ambil paper sejarah. 2 subjek ni adalah 2 subjek yang wajib lulus. So, tolonglah manfaatkan hari yang ada. Tolonglah berusaha yang sebaik mungkin. Ini sajalah masa kita untuk buktikan orang di sekeliling kita yang dorang salah. Untuk buktikan yang batch kita sebenarnya mampu. 2 tahun PDPR tu, apa sajalah tu? Kita masih boleh dapat keputusan yang cemerlang. Even dengan keadaan kita begini, even dengan pandemik ni. And itulah, kalaupun kamu rasa macam kamu mau give up, tolonglah fikir sebab ataupun tujuan utama kamu berusaha dari awal. Kenapa kamu mau belajar bersungguh-sungguh? Kenapa kamu mau berjaya dari awal lagi? Boleh jadi untuk diri kamu sendiri sebab kamu jadi seorang yang berjaya supaya kamu boleh bantu orang yang lain, ataupun boleh jadi sebab ibu bapa kamu. Yalah, ibu bapa kamu bekerja keras, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Untuk sara kamu dan adik-beradik kamu, untuk pastikan kamu cukuplah apa yang kamu perlukan untuk pergi sekolah, untuk setiap hari. Kalau kamu rasa kamu give up belajar, kamu ingatlah ibu bapa kamu. And ya, itu sajalah. Sorry, tak banyak saya dapat kongsi. Sebab, yalah, tak banyak tahu. Itu saja, cikgu. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Syamira Natasha binti Samsul ya. Okey, baiklah. Semoga dia memberi manfaatkan. Amir semua ni berikan ucapan terima kasih, thank you Mira. Okey. Jadi tu banyak orang terima kasih. InsyaAllah walaupun macam begitu simple, tapi dia memberi suntikannya pada pelajar. Jadi okeylah. Jadi itulah sama jugalah semua kita. Si Arho ni angkat tangan, ya kah Arho? Arho angkat tangan. Ya, cikgu angkat tangan dia tadi. Iya. Kerintis saya give up dia. Dia tertekan lah tu. Tak apa. Okey.
Semua banyak di situ. Thank you. Baiklah, terusnya kita persilakan Nur Syazwani kan ada sudah di dalam talian ya. Makasih ya Syamira. Nanti tengok itulah friends di dalam message tu bolehlah balas ke apa. Right. Makasih semua yang betul beri komen. Kita teruskan dengan Wani. Hello. Okey. Cikgu boleh dengar ke cikgu? Ya, dengar sudah dengar. Okey, teruskan ya Okey, Nur Syazwani, Nadira. Boleh. Teruskan. Turun sikit kamera tu. Pak Kedap. Bom. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sorry lah lambat sikit sebab tadi ada mikrofon ada problem sikit hari ini tiba-tiba dia buat hal. Turun sikit kamera, boleh? Tak nampak muka. Cikgu. Okeylah. Mana-mana lah. Kepala sikit je lah. Dah cuba tu show. So sebenarnya kalau tips tu sebenarnya kalau tips ni saya tak ada tips sebenarnya. Saya sebenarnya kan kalau mau cakap tips saya tak ada tips, betul saya tak ada tips. Sebenarnya kan kalau orang saya belajar kan saya belajar dari homework yang cikgu bagi itu saja. Sebab saya memang bukan jenis yang study yang buat-buat nota begitu. Itu bukan saya punya style. Apa yang cikgu bagi itu je lah yang saya study betul. Tapi macam dalam keadaan akhir sekarang ni, first of all, macam sekarang kan minggu akhir PDPR. So sebelum macam kalau kelas terakhir tu, pertama sekali jangan lupa minta restu dengan cikgu-cikgu kamu. Minta maaf sebab kalau ada buat salah kah, buat cikgu kamu terasa. Sebab sekarang tu, so macam sekarang ni, saat-saat akhir ni, saya mau jawab periksa ni, restu cikgu tu penting. Sebab cikgu kan yang bagi ilmu dengan kita. So, kalau cikgu tak redo, susah lah. Jadi, apa-apa pun mesti, apa tu minta restu dari cikgu dulu, itu satu. Yang kedua, dari bapa juga minta doa restu dorang. Sebab yang jaga kamu dari kecil, semua tu bapa kamu. Kalau macam last minute ni, macam Syamira cakap tadi, paling bagus kamu ambil share soalan trial tu, banyak tu dekat Telegram tu, kamu download, and then kamu buka skema dia, baca balik, lepas tu bagi faham. Itu je sekarang ni, kalau yang soal-soalan, kalau untuk last minute. Sebab soalnya, soalan-soalan trial ni, dia dekat-dekat je tu dengan soalan SPM. Tak lah dia 100% kan sama dengan yang soalan SPM, tapi dia hampir-hampir, soalnya itu hampir-hampir. Itulah sebabnya masa trial hari itu penting buat bagus-bagus. Macam sekarang ni, macam Syamira cakap tu, dalam keadaan dekat-dekat SMP ni, dan lagi belum lagi. Sebenarnya kita punya garisan selamat ni, kita punya perjuangan ni hanya akan selesai time kita sudah dapat slip kita dekat tangan kita. Terus lagi kita punya slip keputusan SPM tu, belum lagi dekat kita punya dalam tangan kita, belum lagi kita terima slip di tangan kita, terus lagi itulah kita kena berusaha. So apa-apa, memanglah masa tu sudah habis jawab exam kan, tapi sementara keputusan tu kita kena berdoa lah dengan Tuhan. Apa-apa pun cari dulu yang di atas. Utamakan yang di atas, confirm yang lain tu semua akan lancar. And ini satulah rahsia sebenarnya. Kalau macam saya selalu, ini yang saya selalu buat dari saya tingkatan satu lagi. Setiap pagi, kamu ambil masa dalam 1 jam, habis solat subuh tu ada 4 surah ni untuk yang orang Islam, untuk yang Muslim lah. Kamu baca Yasin, and then baca Ar-Rahman, Al-Waqiah dengan Al-Mulk. InsyaAllah. Baca 4 ni, InsyaAllah confirm semua dipermudahkan. Ini cakap benda betul. Itu yang saya selalu amal dari tingkatan 1, umi saya ajar. Kemudian kalau yang macam non-Muslim, kamu doa lah. And then macam sekarang ni kan, kamu kan, I believe yang kamu semua, kamu mesti ada target dalam SPM. Nanti aku type balik di chat, sorry. Okay, dia ada 4. Pertama surah Yasin, and then surah Ar-Rahman, lepas tu Al-Waqiah, yang paling last tu Al-Mulk. Sebenarnya 4 surah ni dia ada maksud-maksud dia. Kalau macam Yasin ni dia lebih kepada menyeluruh. Kalau Ar-Rahman tu selalunya untuk keberkatan lah dalam hidup. And then Al-Waqiah ni selalunya dia rezeki. Lepas tu kalau yang Al-Mulk ni dia lebih kepada apa tu, adalah manfaatnya. Tapi tak berapa ingat sudah. Macam sekarang ni, saya percaya kamu semua ada target kamu sendiri. So, saya mau habis ni kan. Supaya kamu semangat, bukan untuk kamu pressure ya. Kamu buat satu kertas, kamu tulis sebesar-besar nama kamu di situ. Contoh macam, Nur Syazwani Nadira berjaya memperoleh keputusan 9 A+ dalam SPM 2021. Letak di situ, lekatlah dalam diri kamu di mana-mana yang kamu selalu nampak. So, kalau kamu nampak
Di situ awal-awal pagi rasa macam semangat. Macam saya sudah buat begitu dan kawan saya, kami siap tulis di bawah lagi tuh macam ukon-ukonan nama berita lah. Jadi macam masuk newspaper. Jadi benda tuh sebenarnya yang tidak langsung boleh bagi semangat dekat kita. Macam jadi semangat lah masuk newspaper kan. Itulah. Itu satu. Ini masa exam kamu masa akhir-akhir ini tolonglah jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau rasa macam ada mau sakit tuh cepat-cepatlah minum obat. Oke. So, penting sudah nih las-las 2 tahun lebih belajar las-las time exam tiba-tiba sakit. Jadi sayanglah. Itu satu. Lepas itu ini tips juga untuk masa exam. Contohlah macam tiba-tiba kan kamu blank, tidak dapat jawab satu-satu soalan itu. Kamu buat untuk yang muslim, kamu boleh try selawat dekat belakang tungku kamu. Dekat belakang tungku kamu itu kan boleh sapu, and then selawat 3 kali. Ya, sembahyang 2 itu pun betul. Itu Zulhairi selalu pesan. Zulhairi ini calon SPM masa tahun 2020, dia pun pesan. Banyakkan salat duha. Dan masa exam, contohlah macam tiba-tiba kamu rasa tak boleh jawab kan. So, kamu ambillah peluang macam sekejap lah dalam beberapa saat kamu doa, ya Allah, aku tak dapat jawab soalan ni, tapi aku doa supaya kawan-kawanku pun boleh dapat jawab soalan tu juga. Jadi sebenarnya doa ni dia macam pantulan tahu. Sebab bila kita doa untuk orang lain, dia umpama kita doa untuk diri kita juga sendiri. Bukanlah kita doa supaya kita dapat jawab, tapi dalam kita mendoakan orang tu ada juga manfaatnya dalam diri kita. Itulah. Jadi kalau kamu rasa mau give up sekarang, kalau boleh janganlah. Pikir je lah. Kalau kamu tak boleh jadi orang yang berguna untuk orang lain, at least jadilah orang berguna untuk diri kamu sendiri. Sebab ada orang yang boleh tolong kamu selain diri kamu. Ini satu terang. Dan sekarang dunia sekarang ni dia makin lama dia makin susah. Betul. Makin mau pupus. Ya, banyak saingan. Macam kadang-kadang mostly sekarang pun ada yang dapat lulusan pun susah saja mau dapat kerja. So mesti kuatlah, kena tabah, kena kuat mental, kena tahan lah. Mesti kuat. Sebab kalau kamu tak kuat untuk diri kamu, siapa lagi? Kan? Jadi itulah nasihat-nasihat yang akhir-akhir ini. Ingat, selagi kamu belum dapat slip di tangan kamu, selagi itulah kamu perlu berusaha. Memang perlulah berusaha tuh. So, kalau kita mau sesuatu, mestilah kita ada usaha. Sebab benda yang baik itu tidak semestinya dia datang begitu. Sebab Allah pernah janji, orang yang berusaha tuh hasil tuh tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi kalau kamu berusaha besar, insya Allah hasilnya pun bagus. Itulah lagi, itu salah rasanya. Kalau dari segi belajar tuh macam sekarang itu ya caranya. Dalam las-lasnya itu jangan, kalau boleh elakkan dari buka buku teks. Ialah buka lah buku teks tuh, tapi kan jangan yang baca yang satu hari terus baca 10 bab. Benda tuh memang tidak akan masuk, betul terus terang. Kamu ambil soalan-soalan trial tuh, buka soalannya, baca skemanya. Kalau malas buat pun, bacalah skema. Buat yang ringkas. Iya. Ada juga tuh yang boleh masuk-masuk. Kalau macam soalan kertas 1 tuh biasalah buat ulang-ulang kali. Tapi pastikanlah dalam kamu belajar nih, janganlah terlampau stres, janganlah belajar sampai malam tidak tidur. Kamu kan ada diri sendiri juga. Sebab kalau kita tak rehat nih, otak kita akan rasa penat. So bila otak penat, dia akan susah mau terima untuk maklumat. Ini penting. Paling penting jaga tidur. Mesti jaga tidur. Dalam masa exam-exam begini kan, kita satu hari ada 24 jam tau. And then kalau imagine lah dalam 24 jam, kalau kamu tidur 2-3 jam je, kamu kena menghadap dari 21 jam berjaga. So benda tu yang akan menatkan kamu. Jadi dalam masa exam begini, paling sikit lah kamu tidur 4 jam. 4 jam. Jangan kurang dari itu. Sebab kamu kena belajar. Kita ada 9 subjek, mungkin ada yang ambil 10 subjek. Jadi tak ada masa suatu kamu kena ada tenaga untuk kamu proses semua maklumat-maklumat. Itu satu. Kena pandai lah bagi masa. Macam sekarang ni, kena pandai lah bagi masa. Mungkin supaya tak terlampau stres, satu hari buat satu subjek. Jadi kamu pun tak rasa macam terlampau berat. Banyak Ustaz Wani. Okey, jadi tips juga lah tu kan. Banyak juga dia bagi ya. Jadi terima kasih banyak Ustaz Wani, Syamira dan banyak lagi lah. Ya, cikgu nampak macam pelajar-pelajar kita memang bersungguh-sungguh ya. Mestilah semua orang bersungguh-sungguh kan. Cikgu pun hairan lah kalau ada orang masih main game. Ya, bila cikgu kadang-kadang tengok status masih ada yang main lah apa. Jadi janganlah begitu ya. Ini yang terakhir sudah nih. Kamu tak akan lagi dapat ulang yang SPM tu ya. Nanti kamu menyesal. Jadi saya serahkanlah balik ni kepada Cikgu Suryati ya. Jadi terima kasih Sazwani, Syamira dan pada semua pelajar yang ada malam ni. Yang tidak ada ni nanti mudah-mudahan kita boleh sebarkanlah rekod ni ya.
Jadi cikgu serahkan balik yang baik itu daripada Allah, Tuhan kita, dan yang kelemahan tu dari diri kita sendiri ya. Yang paling penting jangan tinggal solat. Ya, jangan tinggal solat, betul. Cikgu Suryati, saya serahkan balik. Terima kasih ya semua yang mendengar ni, all the best semua calon-calon SPM, jaga diri, jaga kesihatan ya. Maaf ya, contohnya soalan esei tu kan, dia bagi 6 atau 8 markah begitu. Lepas tu kebiasaannya kita akan bagi dalam 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh biasanya lah kalau untuk 6 markah kan. Contohnya kalau macam kita tak ingat contoh kah ataupun huraiannya kah, boleh kah kalau macam bagi 3 fakta, lepas tu 2 huraian, lepas tu yang lain tu contoh. Maksudnya dia tak ikut dia punya aturan itulah begitu. Okay, Cikgu Suryati mau jawab kah? Mungkin Kak Aca dulu jawab. Okey. Baiklah Ain, terima kasih. Okey, betul tu. Kadang-kadang berlaku begitu ya, bila kita panik kadang-kadang kita lupa. Apa contoh tu sudah macam tak boleh, suntuk sudah pikiran kita. Ya, jadi boleh ya, boleh. Yang kita ajar ni ialah yang macam ikut peraturan lah, ada SOP-nya begitu. Tetapi seandainya berlaku lain, kamu bagi saja. Yang penting kamu menulis ya. Bagi saja, jadi bagi saja fakta, lepas tu jangan tunggang langgang pula ya. Kadang-kadang ada pelajar dia bagi contohnya dulu awal-awal. Jadi jangan salin kepala soalan, gunakan kata hubung yang betul, bagi fakta, kemudian kalau tidak ada contoh teruskan kepada yang kamu pikir masa itu. Ya. Jadi Ain jawapannya ialah boleh. Ya, boleh saja. Yang penting menulis. Itu je. Okey, cikgu. Okay. Lepas tu cikgu satu lagi. Ya. Satu lagi contohnya kan kalau macam jawab esei tu ada yang keliru. Kadang ada yang cakap esei tu mesti jawab dalam berperenggan begitu. Lepas tu kadang ada yang cakap dia boleh yang tulis satu kali. Jadi mana satu yang waste yang paling diterima lah begitu. Okey, betul. Kadang-kadang kita nampak contoh pun dia satu perenggan saja tapi dapat juga 8 markah, dapat juga 6 markah. Begitu juga kalau kadang berperenggan ke apa dapat juga seterusnya satu perenggan seterusnya. Okey, begini ya. Cikgu mengajar yang betul. Okey, cikgu mengajar aturan yang betul, yang sebaiknya ialah kita ada fakta, huraian contoh di dalam, walaupun dia di dalam 3 ayat ke begitu apa, kita kasih jadi dia satu perenggan. Kemudian kita langkah kepada perenggan yang kedua. Kita ni macam cikgu cakap tadi, kita mau tackle pemeriksa. Walaupun sama-sama orang A, orang B bagi jawapan yang sama, tetapi dia ada satu kelainan, dia buat perenggan. Dia ada nampak fakta huraian contoh, dia pergi perenggan kedua. Jadi yang perenggan, orang yang buat berperenggan ini sebagai pemeriksa manusia yang sudah nampak beratus-ratus malam lagi tengok tengok skrin laptop dengan jawapan. Cikgu Suryati itu ada pengalaman yang memeriksa masa ini ya. Jadi secara logiknya kalau kita nampak yang berperenggan teratur begini, kita senang hati ya sebagai pemeriksa. Jadi artinya calon dapat tackle hati pemeriksa. Walaupun memang semua ayat tu pemeriksa kena baca, tidak ada boleh tertinggal. Tetapi kamu tackle pemeriksa, kamu senangkan hati pemeriksa. Jadi impaknya tu besar. Impaknya besar. Maksudnya boleh saja berperenggan, boleh tidak. Tetapi impak orang yang buat perenggan kepada pemeriksa tu besar. Jadi pilihlah yang memberi impak yang besar. Okey, boleh Ain? Iya, Ain. Boleh cikgu, Betul itu je juga. saya. Terima kasih cikgu. Ya, cikgu tambah sedikit ya Ain. Ya, bila menyentuh tentang mau tackle pemeriksa tuh, dia memang dia berkaitan dengan emosi. Maksud cikgu di sini kan, kita punya karangan tuh yang satu perenggan, satu muka surat tuh satu perenggan. First impression pemeriksa tuh dia sudah nampak macam kepala budak nih pening, dia nampak serabut. Dan bila serabut, kau punya jawaban itu dia kita kan manusia biasa, kita ada satu perasaan yang zaman yang mau cakap sama juga dengan kita semua kan suka benda yang cantik kan. Benda yang cantik, yang kemas, yang bersih. Jadi bila dua perbedaan antara satu perenggan dengan dua perenggan ataupun berperenggan-perenggan, dia akan memberikan satu mood emosi kepada pemeriksa tuh. Jadi bila dia emosinya stabil, tetap dia pun menyimak pun dengan senang hati. Dan kadang-kadang juga mungkin kau punya jawaban terutamanya hebat lah kan. Mungkin kau punya jawaban kau bilang CPCP lah mau betul kah. Jadi kan pikir mau terima kah tidak. Bila pemeriksa nampak jawaban yang satu perenggan semak dia punya pikiran, semak dia punya emosi, dia malas berpikir kau punya jawaban tuh. Jadi itu sebenarnya poin juga lah supaya kita dapat apa orang cakap emosi pemeriksa itu dia baik begitu. Sebab itulah cikgu-cikgu ajar kalau boleh bikin perenggan, dan lagi baik ada pelajar-pelajar tuh dia kasih langkah lagi, dia kasih langkah satu baris baru dia tulis perenggan.
Dan masalah kan, dan saya rasa pun bukan susah pun mau bikin perenggan kan. Jelas ya Ain? Dan yang lain-lain lah, yang Jelas. lain-lain pun kena take note ya. Ya, Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, lagi Yang ada lain? soalan? Yang lain apa? Tanya lah langsung ni. Terima kasih cikgu. Zim, tanya lah Zim. Terima kasih. Tak suka aku Ada sekolah jawab. si Zikri bertanya, hello cikgu, saya mau tanya kalau bahagian struktur tu bolehkah fakta-fakta? Mesti ada huraiannya, ya. Kalau kamu jelaskan mengapa kita mesti ada huraiannya. Kalau fakta-fakta sahaja, tapi itulah saja yang kau dapat ingat pada masa itu, tulis sajalah. Itu saja cikgu boleh cakap. Kalau ikut aturannya, fakta huraian. Okay, biasanya kalau dalam struktur tidak ada contoh tak apa, tapi di dalam kebat esei mesti ada contoh. Dan jangan lupa inference ya. Kita macam tak sebut inference tadi. Jadi jangan lupa inference itu di perenggan yang terakhir. Jelaslah kesimpulannya, apalah lagi. Tapi di perenggan terakhir supaya macam Cikgu Suryati cakap tadi, macam nampak saja dia ada impression ya, dia ada gambaran yang awal. Terus kita scanning kan, kadang-kadang kita scanning jawapan pelajar. Oh, perenggan. Okey, di bawah ada inference. Belum lagi baca. Tapi bila tengok yang terakhir, oh ada inference. Belum. Bila baca lagi, bertambahlah aura yang kita macam adalah gelombang positif itu berlaku. Dengan jawapan calon saja sudah ada aura positif. Okey. Jadi macam tadi fakta-fakta tu macam cikgu cakap, kalau sudah tidak ingat, tidak boleh buat, barulah buat begitu. Tapi yang sebaiknya lah fakta huraian ya. Dalam struktur tak payah contoh pun tak apa. Begitu juga dalam struktur kalau tak ada kesimpulan pun tak apa. Tapi dalam esei kebat mesti ada. Mesti ada contoh, sebaiknya lah ada contoh dan juga inference mesti ada ya. Inference mesti ada. Sebab kita takut jawapan kita tu diperiksa sebab sudah daripada 2014 kan. Soalan kebat ni sudah dari 2014. Jadi selalu pemeriksa dibagi tahu jawapan diperiksa secara holistik. Tapi kadang-kadang diterima juga cara analytical, fakta huraian contoh. Jadi seandailah tahun ini ditegaskan sudah 2014 sampai 2021, kali ini betul-betul lah secara holistik. Iaitu macam baca karangan. Baca semua, tengok gramatiknya, bagus, matang pelajar ni. Dan ada inference. Inference tu yang menentukan untuk dapat markah 7-8. Kalau misalnya tidak ada inference, dia boleh jatuh PG 4. Jadi sayang kan? Jadi ingat ya, soalan kebat mesti ada inference. Alright, itu saja. Cikgu tambah, kalau soalan struktur itu, tapi pastikan fakta itu ayat yang lengkap. Maksudnya tidak gantung. Itu kamu enak pegang lah. Bila kamu tulis jawaban itu memang jadi ingat sudah punya huraian. Tapi pastikan jawaban fakta itu ditulis di dalam ayat yang lengkap. Ataupun kita cantumlah. Secara tidak langsung ada juga tuh huraian. Contohnya aku cakap sana macam masyarakat akan hidup aman damai. Kalau boleh janganlah tulis hidup aman damai. Tidak ada masyarakatnya, tidak ada negaranya. Jadi budak ni apa dia jawabnya, apa maksudnya nih ya. Jadi jangan kasih biar pemeriksa itu berpikir cekmu itu kasih lengkap. Jadi bila dia baca, oh masyarakat hidup aman makmur. Jelaskan maksudnya kan. Kita pun terus boleh tangkap. Oh maksudnya begitu. Tentu pemeriksa berpikir lagi ya. Kalau dia jumpa saya pemalas, selamat innalillahi. Siap? Oke. Oke cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih semuanya cikgu. Terima kasih cikgu Sida. Terima kasih, cikgu. Cikgu Suryati. Sama. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Mbak keluarlah kita. Bye-bye cikgu. Terima kasih Azim. Apa merepek kita. Ya, sama semua. Oke cikgu. Terus. Bye. Bye-bye cikgu.